Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di NZD Homestay di kawasan Pulau Tengah. Pulau Tengah. Kota Baru, Kelantan. Jadi hari ni kita nak kita bersama dengan pengurusi Persatuan Penyair Malaysia, Cawangan Negeri Kelantan, Saudara Ilmi Abdullah. Jadi kita nak tanya berkenaan dengan satu persoalan masa kini, iaitu aktiviti sastra di tanah air kita pada masa ni. Lagu mana masa kini pada pandangan saudara ini? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu isu yang penting juga, iaitu aktiviti sastra di Malaysia pada hari ini. Jadi aktiviti-aktiviti ini seperti yang kita perhatikan sangat rancak juga, sangat meluas juga, berlaku di mana-mana, berlaku di dalam bahasa dan pustaka, berlaku di Istana Budaya, di Aswara, di universiti-universiti, banyak diadakan aktiviti-aktiviti, termasuk negeri, daerah, kampung. Tapi tidaklah, walaupun rancak, tapi tidaklah fokus kepada sesuatu isu. Tidak seperti masa-masa lalu. Pada masa-masa lepas, kita perhatikan aktiviti-aktiviti sastra ni ada dia punya background, ada latar belakang dia. Kenapa kita adakan seminar misalnya. Misalnya seminar mengenai pertemuan bangsa-bangsa orang Melayu, seminar mengenai orang Melayu. Kita adakan seminar itu kerana ada isu-isu yang menggerakkan pemimpin-pemimpin NGO, khususnya pemimpin sastra, Gapena, Persatuan Penulis Negeri, bersatu mengadakan misalnya hari puisi dan sebagainya. Dan dia ada fokus dia, ada tema dia, ada tajuk dia. Misalnya saya di Kelantan pernah mengadakan dialog pantai. Satu siri dialog yang diwujudkan oleh Gapena pada masa dulu. Bukan saja dialog pantai, tapi dialog dialog Teluk, saya masih ingat, dialog Utara, dialog Selatan. Dan semua dialog ini diilhamkan oleh Tan Sri Profesor Ismail Hussein. Waktu itu Ketua 1 Gapena. Ada dia punya background dia. Ada dia punya objektif. Iaitu beliau mahu lihat jo budaya, jo sastra kita ni ada beberapa pusat. Di mana setiap jo sastra dan jo budaya ni ada ciri-ciri dia yang khas. Misalnya dialog pantai. Dialog pantai yang merangkumi negeri-negeri di Pantai Timur yang menghadap ke Laut Cina Selatan. Sedikit ada persamaan dengan Filipina, Champa dan sebagainya. Masa kami mengadakan aktiviti ini, geopolitik di Laut Cina Selatan ini tidak begitu baik. Dan kita tengok waktu itu universiti-universiti di Patani tidak begitu ketara sangat dalam aktiviti sastra dan bahasa ini. Jadi sepatutnya waktu sekarang kita perlu fokus. Sebab sekarang kita lebih maju. Kita sudah masuk alaf 21. Sudah 22 tahun, sudah 2 abad, sudah 2 dekad, 2 dekad dalam alaf 21. Patutnya kita sudah maju lah. Misalnya dari segi karya dia, maju dari segi menonjolkan penulis dia, sastrawan dia. Kita sudah ada
mungkin novel-novel mengenai Laut Cina Selatan yang besar. Selain daripada karya-karya yang ditulis oleh S. Osman Kelantan. Selain pada karya-karya S. Osman Kelantan mengenai Laut Cina Selatan yang berlatarkan Laut Cina Selatan kita tidak temui banyak karya-karya. Jadi ini yang aktiviti-aktiviti penulis kita harus fokus dan tumpukan. Kalau mau buat seminar, mau buat bengkel dan sebagainya, mesti fokus kepada bagaimana untuk melahirkan penulis besar yang mampu mengangkat sejarah-sejarah tempatan sebagai tema-tema dalam karya mereka. Misalnya seperti Wan A. Rahim, seperti Hasnah Bonsu. Beliau sudah mula menulis novel, menulis memoir, menulis cerpen saja berasaskan rantau di sebelah Laut Cina Selatan yang kita panggil wilayah pantai. Sebab itu kita sebut dialog pantai. Dan dialog pantai ini sudah terhenti lah. Sudah jadi dialog kampung, begitu saja. Kemudian yang kedua, ramai persatuan atau banyak persatuan mengadakan malam-malam puisi di dalam bahasa dan pustaka di Rumah Pena. Dan ada juga yang buat di Kuala Lumpur, City Centre, di perpustakaan Kuala Lumpur. Saya tidak nak mengatakan apa-apa, tapi saya tengok tujuan dan persembahan itu okey saja. Tapi yang saya rasa yang perlu difokuskan ialah malam puisi penyair secara individu. Malam puisi penyair individu. Solo. Kita kata malam puisi Dr. Rahman Syahari, di mana dia mengadakan persembahan secara solo selama 45 minit atau 1 jam. Malam puisi Profesor Hasim Yaakob misalnya, Zakaria Ali, Dr. Zakaria Ali. Biar mereka berpuisi secara solo supaya kita dapat melihat puisi-puisi mereka, tema, gaya persembahan dan sebagainya. Sebab inilah yang menentukan nilai seni kita. Kalau kita buat satu malam puisi di mana ramai pembaca puisi dan membaca puisi dengan satu tema sahaja, saya percaya kesannya, impaknya tidak begitu kuat. Misalnya tema cinta, malam puisi yang bertemakan cinta. Saya kira penulis itu perlu membuktikan dulu sajak-sajak mereka secara solo. Di mana konsep cinta yang mereka ungkapkan itu, supaya benar-benar menghasilkan satu karya yang indah, dan persoalan cinta dikupas secara secara mendalam. Sebab pada saya tema cinta ni ada banyak aspek. Misalnya cinta biasa, cinta lelaki, perempuan, ibu dan ayah. Tapi yang kita mahu, cinta ini mesti berpaksikan satu fahaman yang kuat. Misalnya tema cinta yang digarap oleh Iqbal, oleh Fansuri, oleh Amir Hamzah. Mereka menggarapkan tema cinta, berpaksikan cinta kepada Allah SWT. Dia menghuraikan bagaimana manusia perlu bercinta dengan Allah Ta'ala. Sampai ke tahap itu. Ini tahap tertinggi yang kita kata dalam sastra Islam, dan dalam sastra Melayu itu yang semestinya lah berpaksikan sastra Islam mesti menggarap tema-tema cinta kepada cinta ilahi.
sebelum cinta-cinta lain itu dapat diturunkan kepada pembaca. Kemudian yang ketiga, aktiviti-aktiviti sastra ni seperti pada masa-masa dulu saya lihat sangat menarik sebab ia berlangsung dalam masyarakat. Dia berlangsung di kampung. Dia berlangsung di majlis-majlis kahwin yang dihadiri oleh masyarakat setempat. Kita ambil contoh patung berinai. Kita ambil contoh wayang kulit. Dia dipersembahkan di dalam kampung pada aktiviti-aktiviti tertentu. Perkahwinan, musim berpesta di sungai, di pantai, selepas penuai padi, musim bermain wow. Jadi para seniman kita berkumpul malam-malam mengadakan persembahan supaya tidak berlaku masalah-masalah antisosial. Misalnya curi lembu, curi padi, musim padi. Bila ramai anak-anak muda berdikir barat pada waktu malam, dia menjadi satu tarikan. Selain nak jaga sawah padi, lembu, kerbau, kampung, keselamatan kampung, dia merapatkan hubungan kasih sayang masyarakat setempat. Dan apa salahnya penyair-penyair moden sekarang mengadakan malam puisi di rumah mereka, di kampung mereka, di tempat-tempat orang ramai, seperti yang dibuat oleh Baskers sekarang. Baskers dia pergi main muzik dan tidak minta duit. Dia orang melainkan orang masuk ke dalam tabung mereka saja. Tapi saya perhatikan ramai juga penyair-penyair moden kita yang dipanggil oleh setiap pihak sebagai folklore modern, folklorist modern. Sekarang ni timbul istilah folklore modern, di mana tukar-tukar cerita ni, menulis cerpen dan sebagainya hanya disiarkan dalam buku, majalah dan sebagainya. Jadi terpaksalah kita meminta orang membaca. Tapi kalau kita mengadakan pembacaan puisi, pembacaan cerpen, novel di tempat ramai, kita boleh menarik pengunjung-pengunjung tempat itu untuk menikmati puisi dan cerpen kita. Dan ini pernah dibuat oleh Teater Malini, pernah dibuat oleh Anak Alam. Mereka baca puisi di bawah di bawah api elektrik. Teater Malini pernah mengadakan baca puisi di khalayak ramai dengan persembahan yang unik, menarik, sehingga penonton-penonton terkepung untuk melihat persembahan mereka. Jadi yang penting lagi, yang keempat, aktiviti sastra ni mesti dihidupkan di institusi pendidikan kita, seperti di sekolah-sekolah, di universiti dan sebagainya. Contohnya di sekolah, sepatutnya setiap hari diadakan baca puisi, diadakan baca pantun, disiar melalui pembesar suara. Satu puisi satu hari pun kira okey dah. Biar pelajar-pelajar kita dapat menghayati mesej yang ada dalam puisi dan cerpen itu. Jadi setiap hari, setiap sekolah mesti adakan majlis pembacaan puisi, ataupun satu puisi satu hari di sekolah, satu cerpen satu hari. Sebab di dalam cerpen dan puisi itu, jika kita pilih, ia mengandungi mesej yang begitu baik. Jadi saya berharaplah persatuan-persatuan aktivis sastra cuba mendesakkan aktiviti seperti ini di tempat masing-masing. Sebab kita tidak mahu aktiviti sastra ini untuk seronok saja, untuk mencari keseronokan, untuk melihat nama terpapar suara dan sebagainya. Dah habis. Selepas baca puisi, benda tu habis.
Tapi kalau kita buat satu hari satu puisi di sekolah, saya rasa ini sangat berkesan, paling berkesan. Sebab sastra tu tidak akan berkembang jika tidak ada orang belajar. Jika tidak ada orang mendengar, tidak ada orang membaca dan mempelajari sastra itu sendiri, sastra itu akan hilang. Aspek-aspek hadiah anugerah ini, aspek yang lain. Itu dia akan datang dengan aktiviti. Hadiah dan sebagainya, dia akan datang dengan